keadilan sosial adalah matlamat ekonomi peradaban Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab nuzul ayat di atas merujuk kepada dua pandangan dari kalangan para mufassirin dan juga fuqaha. Pendapat pertama mengatakan ayat ini berkaitan dengan sedekah, merujuk kepada peperangan Tabuk, menceritakan bagaimana taubat sebahagian daripada mukhalafin, iaitu orang-orang yang tidak turut serta berperang bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Diriwayatkan ayat ini diturunkan kepada Abu Lubabah dan dua orang rakannya yang tidak turut berjihad dalam peperangan Tabuk. Apabila Rasulullah berangkat pulang dari peperangan dan menghampiri kota Madinah, mereka menyesal dan mengalami tekanan dosa maksiat disebabkan mereka tidak turut serta berjihad dan mengharapkan Allah menerima taubat mereka. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka datang kepada Rasulullah dengan sejumlah harta dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inilah harta, yakni hasil tuaian yang menjadi sebab kami tidak turut serta dalam peperangan disebabkan sibuk menuai tamar. Maka sedekahkanlah ia, wahai Rasulullah, dan mohonlah keampunan untuk kami dan bersihkanlah diri kami." Lalu Rasulullah menjawab, "Saya tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta ini sehinggalah saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Allah menurunkan ayat seperti di atas. Ia adalah sebagai satu kafarah dosa yang telah mereka lakukan, iaitu maksiat kerana tidak turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah. Pendapat kedua pula mengatakan ayat ini berkaitan dengan dalil wajib zakat harta. Khudh min amwalihim, Ibnu Katsir menafsirkan amwal, yakni harta yang dimaksudkan di sini ialah ambillah daripada harta dari keseluruhan umat Islam yang menepati syarat wajib zakat lah. Yang ini berkaitan dengan zakat harta. Seterusnya arah ini memberi kefahaman ataupun pengajaran bimbingan kepada kita, iaitu Islam menolak amalan dalam sistem kapitalis yang mengatakan bahawa harta adalah milik mutlak peribadi dan kerajaan tidak mempunyai hak ke atas harta tersebut. Jadi seterusnya mafhum ayat, antara sifatlah yang ada pada sedekah ataupun zakat ialah pertama, kita merujuk kepada ayat tutahhiruhum, yakni kalimah tutahhiruhum tersebut dia berkaitan dengan maddi, yakni membersihkan harta kita. Kemungkinan harta tersebut bersumber daripada tidak patuh syarak ataupun mungkin bercampur antara patuh syarak dan sebaliknya. Jadi sebenarnya harta tersebut, harta kita sebenarnya pada hakikatnya ada bahagian untuk fakir miskin yang tidak mempunyai nasib seperti orang-orang yang berharta. Seterusnya kalimah wa tuzakkihim biha, dia berkaitan dengan jiwa. Jadi apabila kita menunaikan zakat, dia sebenarnya menyucikan dosa-dosa pemberi zakat tersebut. Ditambah pula sokongan daripada hadis, ambillah daripada harta orang kaya dan pulangkan kepada orang-orang miskin. Sebab manusia ni kan fitrahnya memang suka pada harta. Jadi apabila berlakunya proses orang kaya akan ingat, apabila berlakunya proses zakat, dia memberi peluang kepada orang kaya untuk ingat orang miskin, supaya harta akan menjadi bersih, atau mereka akan menjadi bersih, dan orang miskin akan hilang rasa dendam, iri hati, cemburu. Lalu asnaf, golongan yang berhak menerima zakat, akan mendoakan orang kaya untuk hilangkan jurang antara kedua golongan ini. Seterusnya kalimat wasalli membawa maksud amil ataupun pemberi sedekah lah, hendaklah mendoakan orang, mendoakan mereka lah, maknanya orang-orang yang mengeluarkan zakat ataupun yang memberi infak kan, supaya harta mereka diberkati oleh Allah. Jadi ini adalah perintah Allah, kerana kesan daripada doa ini akan memberi ketenteraman dan ketenangan kepada
mereka yang menunaikan arahan tersebut. Akhir sekali kan, Allah menutup ayat ini dengan wallahu sami'un alim, yang bermaksud Allah sangat mendengar pengiktirafan dosa mereka dan Allah sangat mengetahui betapa ikhlasnya hati-hati mereka yang menunaikan zakat ataupun memberi sedekah. Jadi sentiasalah bersedekah, ditambah pula dengan hadis sedekah tidak akan mengurangkan harta seseorang. Ini hadis daripada Sunan Tirmizi. Yang wajib kita laksanakan, yang sunat jangan ditinggalkan. Zakat harta adalah satu instrumen penting pengaliran harta dalam masyarakat. Harta tidak hanya berlegar daripada kalangan orang kaya semata-mata, bahkan dengan zakat tersebut yang membantu untuk tahqiq al-adalah al-ijtimaiyah, iaitu merealisasikan keadilan sosial dalam sebuah organisasi masyarakat. Ini adalah salah satu maqasid dalam ekonomi Islam.